Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam Bilal, Jawatankuasa Masjid Muslimin Muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan sambung membicarakan tafsir dari surah Al-Waqi'ah. Kita akan sambung pada ayat ke-46, muka surat 123. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kanu yusirruna 'alal khinsil 'azim. Baik. Wa kanu yusirruna 'alal khinsil 'azim. Dan mereka pula terus-menerus melakukan dosa besar. Tafsiran ayat ini, sebab kedua yang menghumbankan mereka ke dalam neraka adalah kerana berterusan melakukan dosa besar, syirik dan kufurkan Allah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang sebab kenapa mereka dihumbankan ke dalam neraka. Yang sebelum ini Allah Ta'ala menyatakan pada ayat sebelum bagaimana bentuk azab yang Allah Ta'ala sediakan di dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala sebut kenapa mereka ini dihumbankan ke dalam neraka. Sebab yang pertama pada ayat ke-45, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum ini dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati perintah Allah. Kerana dunia sehingga lalai perintah Allah, lalai kepada Allah. Dan yang keduanya, wa kanu yusirruna 'alal khinsil 'azim. Mereka menyembah berhala dan menjadikannya sekutu bagi Allah. Tidak bertaubat dan tidak memohon keampunan kepada Allah di atas dosa besar yang dilakukan. Imam Ibn Katsir menafsirkan makna wa kanu yusirrun. Yusirrun, asarra yusirru. Mana? Al-israr dengan maksud berterusan. Ibn Katsir menafsirkan maksud berterusan ni apa dia? Ay wa kanu yusammimuna wala yanwuna taubatan. Mereka memekakkan telinga dan tidak berniat langsung untuk bertaubat. Itu maksud wa kanu yusirrun. Manakala makna al-hinsil azim ay al-kufru billah wa ja'alal awthana wal andada arbaban min dunillah. Maksud dosa besar di sini kata Ibnu Katsir ialah kufur kepada Allah dan menjadikan berhala dan sekutu-sekutu sebagai Tuhan selain Allah. Jadi al-hinsil azim, dosa besar di sini ialah al-isyraku billah, syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Imam Fakhrul Razi menafsirkan wa kanu yusirrun, membawa maksud mereka berterusan melakukan sesuatu. Berterusan melakukan sesuatu, lianna jatima'a lafzai al-madi wal mustaqbal yadullu 'ala al-istimrar. Baik, kenapa dia kata yusirrun, wa kanu yusirrun ini maksudnya membawa maksud mereka berterusan melakukan sesuatu perkara itu walaupun telah dilarang oleh para rasul. Daripada mana dia dapat maksud tersebut? Kerana berhimpunnya lafaz madi yakni kanu dengan lafaz mustaqbal yakni yusirrun, menunjukkan kepada makna berterusan. Baik, fa'il ini perbuatan dalam bahasa Arab dia ada fa'il madi, apa yang telah lepas, yang sedang berlaku fa'il mudhari'. Dan juga fa'il mudhari' ini digunakan untuk yang sekarang dan akan datang. Jadi bila disebut dalam satu ayat tu fa'il madi dan juga fa'il mudhari'. Kanu ni fa'il madi, manakala yusirrun fa'il mudhari'.
Bila berhimpun dua lafaz fi'il ini, madhi dan mudhari', yadullu ala istimrar, membawa maksud istimrar, berterusan sesuatu perkara itu. Bukan hanya berlaku di zaman itu, bahkan sampai ke hari ini. Itu di sudut bahasa Arabnya. Manakala Al-Hinthil Azim, Ibnul Jauzi menakalkan 4 pendapat ulama dalam menafsirkannya. Menafsirkan perkataan Al-Hinthil Azim. Pendapat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Qatadah mengatakan asyirku billah, syirikkan Allah. Pendapat kedua berkata Mujahid, az-zambul azimul ladzi la yatubuna minhu, iaitu dosa besar yang mereka tidak bertaubat dari melakukannya. Bukan syirik sajalah, apa sahaja dosa besar yang mereka tak bertaubat, sedangkan syarat Allah Ta'ala nak ampunkan dosa besar ini ialah mesti dengan taubat. Dengan taubat. Adapun dosa kecil, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kecil seseorang itu mungkin dengan amalan dia. Dengan ambil wudu, dengan melangkah ke masjid. Hatta kalau kita disebut dalam satu hadis, orang yang mengaminkan bila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, disebut amin bersama dengan imam. Idza ammanal imamu fa aminu, bila imam sebut amin, maka sebutlah amin bersama dengannya. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang amin dia bersama dengan amin malaikat. Amin malaikat bila disebut mana kita tahu, kita tak dengar. Amin malaikat disebut bersama dengan aminnya imam. Maka orang yang sebut amin bersama dengan amin malaikat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksud dosa di sini ialah as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar, Allah Ta'ala tidak ampunkan melainkan dengan bertaubat kepada Allah. Pendapat yang ketiga berkata Asy-Sya'bi, al-yaminul ghamus, sumpah yang bohong. Jadi dikata al-hinthil azim di sini ialah sumpah yang bohong. Sebab dosa besar ni banyak. Tapi dikhususkan oleh Imam Asy-Sya'bi ialah sumpah yang bohong. Ibnu Ashur mengatakan innahum kanu yuqsimuna alla ba'tha. Dikuatkan oleh Ibnu Ashur, seorang ulama tafsir. Beliau mengatakan sesungguhnya mereka berterusan bersumpah bahawa tiada hari kebangkitan semula manusia. Jadi sumpah bohong ni apa dia? Sumpah bohong, mereka membohongi apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengatakan bahawa adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Mereka ni bukan setakat tak percaya, bahkan bersumpah atas nama Allah bahawa apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul tersebut adalah dusta. Jadi bohong atas nama Allah. Yang keempat berkata Az-Zajjaj, asyirku billah wal kufru bil ba'thi. Maksud al-hinthil azim, kata Az-Zajjaj, ialah syirik kepada Allah dan kufurkan hari kebangkitan. Jadi kesimpulannya yang mana satu? Semua yang disebut di atas adalah dilarang dan termasuk dalam perbuatan dosa-dosa besar. Termasuk belakalah al-hinthil azim daripada pandangan para ulama ini. Maka pengajaran ayat ini, manusia diazab disebabkan dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing kami binasakan disebabkan dosanya. Semua sekali dibinasakan umat-umat ini kerana apa? Bizambih,
ai bisababi zambi, dengan sebab dosa yang dilakukan. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, dan di antara mereka ada yang dibinasakan dengan suara keras yang menggempakan bumi, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam perut bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di laut. Dan Allah sekali-kali tidak mahu menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, sehinggalah diazab oleh Allah. Jadi dosa semua ini adalah kerana mereka sendiri. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Yang kedua, menjauhkan diri daripada melakukan dosa besar akan menyebabkan dosa kecil diampun. Kita bukan setakat kalau tak jauhkan diri daripada dosa besar ni, bukan tidak sekadar tak berdosa besar, bahkan dosa kecil juga akan diampunkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya. Kalau kita tak buat dosa besar ni, nescaya kami, yakni Allah, akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, yakni dosa-dosa kecil kamu. Subhanallah. Pemurahnya Allah Ta'ala itu. Maha rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita tak buat dosa besar ni, tapi dosa kecil ada yang kita buat, Allah kata kalau kamu jauhkan diri kamu daripada dosa besar, maka dosa kecil kamu pun aku akan ampun. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni masukkan kamu ke dalam syurga. Masukkan ke dalam syurga. Begitu juga dalam hadis lain Nabi sebut. Nabi sebut dalam hadis akan diampunkan dosa-dosa kecil idza jatunibatil kabair, selama mana seseorang itu tidak melakukan dosa besar, maka dengan amalan yang dia buat, sembahyangnya, dengan berzikirnya, dengan apa yang kita telah sebut tadi, diampunkan dosa-dosa kecil mereka. Itu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita seboleh-bolehnya mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar ini satu perkara yang kita kena cuba usahakan. Banyaklah disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, disenaraikan dosa-dosa besar ini. Yang selalu kita dengar dalam hadis, Nabi kata ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkan diri kamu daripada 7 dosa besar yang membinasakan. Tapi disenaraikan lebih daripada 70 jenis dosa besar. Termasuklah wa aklur riba wa aklu malil yatim, makan harta riba, makan harta anak yatim, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, bunuh orang, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan zina, tuduhan yang jahat. Termasuk juga makan harta orang secara batil, berjudi umpamanya. Berjudi. Sebab itulah kita bukan setakat diri kita kena jauhkan, mereka yang ada kuasa, ulul amri, yang memegang kuasa ini bertanggungjawab melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh rakyat, menyuruh masyarakat supaya melakukan kebaikan, dalam masa yang sama mencegah kemungkaran. Dan inilah yang cuba dilakukan yang terbaru oleh kerajaan negeri Kedah. Tidak menyekat ataupun tak meluluskan premis judi. Yang sebelum ini PBT boleh luluskan, tapi tak luluskan. Walaupun mungkin di sudut ekonominya rugilah. Kalau lulus ni ada cukai yang kerajaan negeri boleh kutip. Bukan sikit tu. Tapi bila tak lulus, maka cukai daripada hasil itu tak dapat. Tak apalah tak dapat pun. Kerana mereka melihat ini satu benda yang mesti
dihalang. Sebab termasuk dalam dosa-dosa besar. Banyak lagi rezeki yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sesebuah kampung, sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah kata, Allah beri jaminan, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkatan, rezeki dari langit dan yang keluar dari bumi. Itu jaminan, janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan kita tak nak percaya apa yang Allah Ta'ala sebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah lagi. Termasuk bersyukur ini ialah kita tidak langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan benda yang haram. Jadi benda ini kemudian timbullah yang kita sedihnya bila kerajaan dari Kedah ni laksanakan. Ada di kalangan orang yang mengaku Islam pula sibuk. Ini tak jaga hak asasi orang bukan Islam. Padahal orang bukan Islam ada sebahagiannya tak ada benda. Kalau kita baca kenyataan Dr. Balachandran daripada Terengganu, dia sebut judi ni bukan budaya orang Hindu. Bukan budaya orang bukan Islam. Jadi jangan kata ini budaya kami. Bukan budaya kami. Orang Hindu pun tak suka berjudi. Tak suka. Bukannya budaya orang orang Hindu ataupun orang Cina. Bahkan dia adalah suatu penyakit dalam masyarakat. Mereka pun tak suka kalau ada orang yang berjudi, duit dah tak banyak mana dapat. Duit itu pergi berjudi. Dah. Bila kalah judi, tak ada lagi orang yang berjudi ni jadi kaya raya. Tak ada lagi. Sebab apa dia ni kaya sangat ni? Sebab berjudi tak ada lagi. Bila kalah judi, akhirnya nak marah balik pukul anak isteri di rumah. Dah lah tak duit sepatutnya beli keperluan anak isteri, tapi guna untuk berjudi, balik pula lepas gerang kepada anak isteri. Jadi mereka pun tak suka juga. Orang bukan Islam, bukan setakat perkara ini benda yang ada dalam Islam. Jadi Menteri Besar Kedah kata benda ini saya tak kira daripada mana pun, sebab dia adalah penyakit dalam masyarakat, tak nak berlaku. Walaupun mungkinlah kita kata masalah kecil je, terpencil. Tapi terpencil pun bimbang itu merupakan suatu sebab datangnya murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Berterusan dalam melakukan dosa besar walaupun telah diberi peringatan. Sebab apa buat juga ni? Sebab mendatangkan keuntungan. Dia tengok di sudut keuntungan material saja tanpa melihat di sudut bagaimana Allah Ta'ala murka dan tak lihat di sudut keberkatannya. Yang ketiga, terus menerus melakukan dosa akan menjauhkan diri dari Allah dan dihumbankan ke neraka. Kemudian Allah sebut lagi, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Dan juga mereka selalu mengatakan, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang belulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? Ini yang mereka sebut. Maka sebab ketiga yang menghumbankan mereka ke dalam neraka adalah kerana mereka mengingkari hari kebangkitan semula. Mengingkari bahawa Allah akan membangkitkan dan menghidupkan semula manusia setelah mematikannya dan setelah tubuh kembali menjadi tanah serta tulang belulang hancur pun. Tak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka sebut wa kunna turaban. Mereka mengatakan apabila mereka mati, maka sebahagian daripada tubuh seperti daging dan kulit akan menjadi tanah. Bila dah jadi tanah, macam mana boleh hidup kembali? Ia sesuatu yang mustahil dan mengarut pada pandangan mereka. Sebab apa? Mereka hanya bergantung pada akal, pada logik. Sedangkan walaupun manusia ni Allah Ta'ala kurniakan akal, sifat akal manusia ni terbatas.
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia tu dalam keadaan lemah. Lemah dalam segala benda. Termasuklah keistimewaan manusia itu akal. Akal tu sendiri pun lemah. Dia ada had dia, ada batas dia. Sebagaimana disebut di dalam kitab Mastikah Hadis. Dibuat perumpamaan sebagaimana mata kita. Mata kita ni walaupun Allah Ta'ala bagi anugerah dapat melihat, tapi dia ada batas dia. Ada batas dia, perlu kepada bantuan. Sebab mata kita ni kalau walaupun cerah macam mana pun, kat depan je nampak, belakang tak nampak dah. Ataupun kita tengok barang, jauh sangat pun tak nampak juga. Dekat sangat pun tak nampak juga. Kita letak handset ni, letak depan mata macam tu, tak nampak juga, terlalu dekat. Ataupun pandangan biasa tapi gelap pula, tak ada lampu, tak nampak juga. Maka perlu kepada bantuan cahaya, sama ada cahaya matahari ke cahaya lampu di waktu malam, baru kita boleh nampak, oh ada orang. Maka begitulah dengan akal manusia ini, perlu kepada bimbingan wahyu ilahi, barulah dia boleh fikir cara betul. Kalau tidak, walaupun ada akal, akal tadi tak boleh berfungsi dengan cara yang sebenarnya. Jadi, bila bergantung semata-mata kepada akal, mereka kata macam mana bila dah mati boleh hidup semula. Wa idhaman, manakala tulang belulang pula akan hancur dan reput, maka bolehkah dihidupkan kembali sesuatu yang sudah hancur dan reput ditelan zaman ribuan tahun? Mereka percaya adanya kematian. Mereka percaya bahawa suatu hari nanti seluruh kehidupan ini akan lenyap dan musnah. Tetapi tidak percaya adanya kebangkitan semula manusia. Mereka menganggap hari kebangkitan semula itu hanyalah dongengan orang-orang terdahulu yang tidak dapat diterima akal. Tak munasabah, dah mati hancur lebur, boleh hidup semula. Itu pada tanggapan mereka. Mereka kata, waqalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Surah Al-Isra ayat 49. Bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa Allah tidak akan membangkitkan semula orang yang sudah mati. Dia punya kuatnya penentangan mereka ini, sampai Allah sebut dalam suratul Nahli ayat 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang bersungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Yang inilah yang disebut tadi oleh sebahagian ulama, al-hinsil azim itu ialah al-yaminul ghamus, kata Imam Asy-Sya'bi. Mereka bersumpah mendustakan hari kebangkitan. Bahkan wujud pula satu aliran fahaman sesat yang muncul sejak abad ke-19, iaitu aliran fahaman yang dikenali sebagai fahaman etis. Mereka tidak mempercayai tentang hari kebangkitan semula, bahkan tidak mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya adanya Tuhan. Yang membimbangkan kita, fahaman ini sekarang ni menular dalam masyarakat kita, terutamanya orang muda. Di bawah fahaman etis, fahaman komunis ini. Mereka meyakini bahawa kita hidup dan mati hanya kerana proses alam semata-mata. Manusia ini makhluk energi. Mereka mati kerana kehabisan energi, kehabisan tenaga. Tak ada mana-mana kuasa yang menghidupkan dan mematikan. Setelah datang kematian, maka selesailah semua masalah. Sebab tu dia kata, hidup ni hanya sekali, waktu hidup ni buatlah. Apa-apa, sebab bila mati habis dah. Habis cerita dah. Kerana itu para penganut etis umumnya hanya fokus kepada kehidupan dunia sahaja
Mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Mereka menganggap kehidupan akhirat itu hanya dongengan semata-mata. Kalau ada orang Islam yang dia tak fikir akhirat, dia fikir dunia je, dia fikir perut dia je. Semayang bang pun tak kisah, orang datang ke masjid pun dia tak pernah datang. Tak. Yang penting aku boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Cukup setakat itu. Walaupun dia mengaku Islam, tapi hakikatnya dia sebenarnya beramal dengan fahaman etis. Na'udzubillah min dzalik. Sebab macam tak percaya adanya pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira halal haram ke disapu belaka. Kesesatan seumpama ini sama dengan pegangan golongan falsafah Dahriyah. Dahriyah ni dengan maksudnya bahasa dalam bahasa Arab. Dan musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain daripada masa. Kita binasa ni pun hanya kerana berlalunya masa. Sebab tu dinamakan golongan ni golongan Dahriyah. Diambil daripada ayat ini, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka kata, kita ni tak dibinasakan melainkan hanya kerana masa, sampai masa je. Tak ada kuasa pun yang mematikan kita. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga sahaja. Sangkaan mereka sahaja. Tak ada hujah pun, tak ada fakta pun. Apa yang mereka sebut ini? Inhum illa yadhunnun, melainkan sangkaan sahaja. Sangkaan mereka sahaja. Bukan berdasarkan kepada ilmu yang yakin. Sedangkan orang Islam berakidah bahawa hari kebangkitan semula pasti berlaku. Kita orang Islam, kita yakin adanya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan dan dicipta semula seperti asalnya walaupun telah lama mati. Bahkan kita yakin kehidupan dunia ini, alam dunia lah alam yang paling singkat berbanding alam kubur, alam barzakh, alam akhirat. Buktinya ada di kalangan nenek moyang kita yang telah meninggal dunia ratusan tahun, ribuan tahun dah. Padahal dia hidup 60 tahun, 70 tahun je. Dah. 60 tahun, 70 tahun dah duduk alam kubur ni 100 tahun. Maka sebab itu tidak heranlah bila Allah Taala sebut kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni adam ya'kuluhu at-turab illa ajbadz dzanabi minhu illa ajbadz dzanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bahagian tubuh manusia akan dimakan tanah kecuali ajbuz zanab, tulang ekornya, tulang sulbi, kata Nabi. Kecuali tulang sulbi yang daripadanya dia diciptakan dan daripadanya lah dia disusun kembali, dihidupkan kembali daripada ajbuz zanab tadi, tulang sulbi, tulang punggung, tulang ekor dipanggil. Hadis sahih riwayat Muslim. Tu di situ kalau orang yang ada kitab dia ada gambar rajah situ. Baik. Seorang saintis Jerman bernama Hans Spemann berjaya membuktikan bahawa sel-sel di dalam tulang sulbi tidak akan hancur. Ada kajian bahawa tulang sulbi ini ajbuz zanab tadi memang tak hancur. Dalam kajian yang dilakukan, beliau telah mengisar tulang sulbi hingga hancur dan memanaskannya dengan suhu yang amat panas dalam tempoh masa yang lama. Beliau kemudian memeriksa sel-sel tulang tersebut dan ternyata ia masih lagi hidup dan utuh seperti biasa.
Walaupun telah dihancurkan, telah dibakar dengan kepanasan yang tinggi, tapi masih lagi hidup sel-selnya. Jadi ini bermakna meskipun jasad seseorang telah meninggal dunia, tetapi sel-sel dalam tulang sulbi kekal hidup walau di mana sekalipun dia dikebumikan, meskipun telah beribu tahun lamanya. Manusia dibangkitkan semula pada hari kiamat dari tulang sulbi inilah. Jadi penemuan sains ini membenarkan. Menambahkan lagi keyakinan kita. Kita kalau tak ada penemuan sains ni pun, kita yakin dah. Bila Quran kata adanya hari kebangkitan, manusia dibangkitkan semula, Nabi kata, kita yakin dah. Tapi kajian ini, penemuan sains ini menambahkan lagi keyakinan kita bahawa benarnya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Hans Spemann berjaya membuktikan keupayaan sel-sel tulang sulbi untuk tumbuh semula. Beliau telah memasukkan tulang-tulang sulbi yang telah dikisar dan dibakar tadi ke dalam embrio ataupun janin yang lain. Hasilnya tulang sulbi tersebut tetap dapat tumbuh dan membentuk paksi janin yang lain yang seterusnya membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Subhanallah. Ini menambahkan lagi keyakinan kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat ke-48. Awa aba'unal awwalun. Dan adakah datuk nenek kami yang terdahulu akan dibangkitkan semula? Ini antara pertanyaan mereka lagi. Pertanyaan ini menunjukkan kehairanan mereka dalam perkara kebangkitan semula manusia berada pada tahap yang paling tinggi dan merasakan bahawa ia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai tanya, kami dah macam mana nenek moyang kami? Bangkit semula juga ke? Awa abaunal awwalun. Maknanya kuatnya penentangan mereka ni. Mereka hairan dan tidak percaya apabila mereka mati, tubuh dan tulang akan hancur. Lebih-lebih lagi datuk nenek moyang mereka yang sudah lama mati ribuan tahun, takkanlah mereka juga boleh dibangkitkan semula. Mengikut pemikiran ataupun mengikut akal mereka yang cetek. Berapakah jarak antara mereka dengan datuk nenek moyang mereka? Jawapannya tiada fakta yang jelas dan tiada kesepakatan antara sejarawan tentang jarak waktu yang tepat antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada walaupun ada macam-macam teori, ada kata sampai sejuta tahun, tapi tidak ada dalil yang kuat. Al-Quran sendiri tidak memperincikannya. Quran pun tak sebut. Sebab bukan menjadi suatu perkara yang kita nak beri tumpuan, nak fokus tentang jumlah tahun itu. Tetapi yang penting ialah kita yakin adanya hari kebangkitan. Kita hanya boleh mengkiaskannya berdasarkan jarak antara nabi-nabi yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Islam, walaupun mereka berbeza pandangan kerana tiadanya dokumen yang jelas membahaskan perkara tersebut. Kalau ada dokumen pun hancur lebur dah. Cuma dia buat anggaran saja. Contohnya jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Sekitar dalam 900 tahun lebih. Jadi Nabi Isa pula dengan Nabi Musa, Nabi Musa dengan Nabi yang lain. Maka mereka buat anggaran. Namun begitu di sana ada nas Al-Quran dan hadis yang boleh kita pegang sebagai sandaran dan kiasan. Antaranya firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan zalim. Ayat ini hanya menceritakan tempoh masa dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, iaitu selama 950 tahun.
tanpa memperincikan bilakah dakwahnya bermula dan berapa jarak masa antaranya dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dalam sebuah hadis sahih yang menceritakan an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyyun kana Adam qala na'am qala kam bainahu wa baina Nuh qala asyratu qurun qala kam kana baina Nuhin wa Ibrahim qala asyratu qurun rawahu at-Tabarani wa sahhahu Albani. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah Adam itu seorang nabi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Lelaki tersebut bertanya lagi, berapa jarak masa antara Adam dan Nuh? Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni berapa jarak masa dia? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kurun, yakni 1000 tahun. Kalau 1 kurun 100 tahun, 10 kurun 1000 tahun. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Lalu dia bertanya lagi, berapakah jarak masa antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kurun. Jadi antara Nabi ni 1000 tahun, 1000 tahun. Maka bayangkanlah orang yang telah mati lebih dari 6,000 ke 7,000 tahun yang lalu tidak tahu di mana kuburnya. Tubuhnya dan tulangnya lenyap menjadi tanah. Adakah mereka boleh dihidupkan semula? Inilah kejahilan dan kebodohan orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan semula manusia. Sedangkan manusia yang asalnya tiada sebarang apa pun, Allah berkuasa mengadakan dan menciptanya. Ini kan pula yang sudah ada, cuma dah lama dah hancur. Maka Allah Ta'ala maha berkuasa untuk melakukan itu semua. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-49 dan 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Baik Muhammad, bila mereka tak percaya begitu, sampai tanya nenek moyang kami pun boleh hidup semula ke? Allah Ta'ala kata, Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, yakni pada hari kiamat yang termaklum. Semuanya akan dihimpunkan oleh Allah. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjawab pertanyaan dan keraguan yang mereka timbulkan di atas dengan berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian, sama ada dari kalangan kamu atau bukan dari kalangan kamu, datuk nenek moyang kamu 100, 1000 bahkan ribuan tahun yang lalu, semuanya tetap akan dihidupkan semula dan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, yakni pada hari kiamat yang termaklum. Semua sekali akan dihimpunkan. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surah Hud. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah hari yang disaksikan dan dihadiri oleh seluruh makhluk. Dan tiadalah kami melambatkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Kesimpulannya,
Semua manusia terdahulu dan terkemudian, ramai mana pun mereka pasti akan dibangkitkan dan dihimpunkan serentak pada hari kiamat yang telah ditentukan waktunya tanpa terkecuali seorang. Itu menunjukkan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keyakinan kita. Sebab itu ayat-ayat yang seperti ini bukan setakat menambahkan ilmu pengetahuan kita, bahkan juga menyedarkan kita, menginsafkan kita. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena ingat, apa yang kita buat ni tak habis setakat atas dunia sahaja, bahkan dia akan berlanjutan sampai hari akhirat. Sebagaimana kita takut kepada penyakit-penyakit yang zahir, seperti COVID-19 dan seumpamanya, kita juga kena takut penyakit-penyakit hati menghinggap diri kita. Sebab kalau penyakit yang zahir ni, kencing manis, darah tinggi ke, gout ke, COVID-19 ke, dia kalau sakit macam mana pun kemuncak dia mati. Bila mati habislah penyakit tersebut, selesailah. Tapi kalau penyakit hati ini ceritanya tak berakhir atas dunia, dia akan sambung sampai akhirat. Maka sebagaimana kita berwaspada penyakit-penyakit yang zahir, maka kita juga kena sentiasa berwaspada, bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit mazmumah ini, supaya kita bukan sekadar selamat di dunia, bahkan juga selamat di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.